pengajian kita yang lepas, kita dah baca suatu ayat yang panjang lebar yang Allah menceritakan dari awal sampai akhir sifat orang yang layak masuk syurga Firdaus. Ini bukan sembarangan ni. Firdaus syurga yang tertinggi. Jadi sifat orang yang layak tu hari tu kita tak baca, kita terjemah ayat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar? Kekasih Allah semua. Alhamdulillah, dengan izinnya, limpah kurnianya, kasih sayangnya, dia telah memilih kita, ya, kekasihnya yang dapat menghadiri taman-taman syurga yang disediakan olehnya untuk hamba-hamba yang dicintainya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuklah di kalangan orang-orang yang diisytiharkan oleh Allah di khalayak malaikatnya. InsyaAllah. Jadi kita di muka surat 93 ya. Siapa nak ganti cikgu ni? Oh, cikgu datang lah. Mana cikgu? Oh, cikgu juga. Sila. Jadi sebelum cikgu nak baca, kita telusuri sedikitlah ya. Dalam pengajian kita yang lepas, kita dah baca suatu ayat yang panjang lebar yang Allah menceritakan dari awal sampai akhir sifat orang yang layak masuk syurga Firdaus. Ini bukan sembarangan ni. Firdaus syurga yang tertinggi. Jadi sifat orang yang layak tu hari tu kita tak baca, kita terjemah ayat tu saja. Saya ingat saya sebutlah sepintas lalu ya. Sepintas lalu sebelum cikgu baca. Sekali ni cikgu apa pula ni nak baca ni? Cikgu Hajah Rogayah Rafiah. Masya Allah. Itu nama biasa ni, luar biasa tu, jarang dengar. Guru besar, Masya Allah. Malulah saya guru besar nak keluar baca ni. Masya Allah. Jadi sebelum dibaca, kita tengok balik dia punya kesimpulan. Ya, dia kata ayat di atas menggambarkan beberapa contoh amalan dan sifat yang melayakkan seorang mukmin mewarisi syurga Firdaus. Jadi kita lihat ya, apa sifat-sifat yang kita cubalah. Kita cuba sedaya upaya, di samping kita berdoa kepada Allah supaya Allah membantu kita untuk memiliki sifat-sifat yang disebut dalam ayat ini secara terang dan jelas. Kalau kita berhajat menempat syurga Firdaus. Jadi yang pertama ialah orang yang jadi sebenarnya yang pertama kena beriman dulu. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Jadi yang pertama sekali kita kena berusaha menjadi seorang mukmin yang hidup imannya. Apa maksud mukmin yang imannya hidup? Iaitu imannya sentiasa mengawasi dia.
ya, menyuruh dia buat benda yang Allah redha dan melarang dia melakukan benda yang Allah tidak redha. Yang nak larang kita, nak suruh kita ni iman yang terletak dalam hati. Kalau iman itu hidup, insya-Allah. Tapi kalau iman itu mati, nama saja, nama Islam, tapi imannya mati, dia tidak akan tegur lah. Tuan dia buat benda tak elok pun dia biar saja, buat benda elok pun dia tak bagi dorongan dan sebagainya. Jadi sebab itu iman kita ini kena iman yang hidup. Nak jadi iman yang hidup kena ma'rifatullah, kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kita boleh yakin pada Allah itu dengan keyakinan yang hidup, keyakinan yang sebenar-benarnya yang berfungsi ya dalam hidup kita. Jadi bila hati kita sudah beriman, maka kita isilah iman itu dengan yang pertama, memelihara salat. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salat. Kemudian salat ni dia sebut 2 kali. Di awal khusyuk salat, di akhir pelihara salat. Walazinahum dalam ayat yang ke-9. Walazinahum ala salawatihim yuhafizun. Maksudnya sembahyang ni merupakan antara banyak-banyak kita mengisi iman kita, ibadat sembahyang ni yang paling top sekali. Sebab itu digambarkan sembahyang ni seperti kepala. Dalam badan kita ni, iman itu nyawa. Kalau tak ada nyawa, kepala pun tak boleh apa-apa, tak boleh apa-apa. Iman itu nyawa, sembahyang ini kepala. Kepala. Yang lain-lain tu, kaki, tangan tu, termasuklah sedekah, haji, sebagainya, anggota-anggota lain. Jadi sebab itu ditekankan 2 kali tentang solat. Yang pertama, orang yang khusyuk dalam solatnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi maknanya kita ada 7 anggota. 7 anggota ini kita jaga betul-betul lah. Ya, di atas ni 3, kepala, mata, mulut, telinga. Jangan guna mata untuk tengok benda yang sia-sia, apatah lagi lah benda yang haram. Itulah seterusnya, telinga dan mulut jangan bercakap benda haram, telinga jangan dengar benda haram ya. Kemudian orang yang berusaha membersihkan hatinya dengan hartanya dengan menunaikan zakat harta. Jadi maknanya harta kita itu, saya dah hurai dah itu ya. Dah hurai dah itu, dalam harta kita tidak semua hak kita. Ada 2.5 ataupun 2.5% kepunyaan orang yang asnaf yang berhak menerima. Andainya kita tidak keluarkan zakat, artinya kita makan beras yang haram, bercampur antara halal dan haram. Jadi sebab itu kita wajib mengeluarkan harta, dan paling baik kita perbanyakkanlah, kita berinfak supaya harta kita lagi makin bersih ya. Yang kelima, orang yang menjaga kehormatan kecuali kepada isteri dan hamba sahaya. Maknanya kehormatan diri dia ya. Yang keenam, orang yang menjaga amanah dan janji. Inilah 6 sifat yang kita kena pejam mata, renung dalam diri kita, sama ada kita sudah memiliki sifat-sifat ini. Andainya belum, kita berdoa kepada Allah, samping kita berusaha, kita minta bantuan Allah untuk menghias diri kita dengan sifat-sifat itu. Selesailah. Jadi kita bila start lah, cikgu nak baca, silakan. Apakah amalan ni? Dia mula di atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat di atas menggambarkan beberapa contoh. Tak. Di bawah. Apakah amalan? Di muka surat itu juga, dia paragraf sebelum akhir. Apakah amalan dan sifat lain bagi penghuni syurga? Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tu. Dia tertinggal U. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya yang berjudul Fawaid 44-2014,
Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa penghuni syurga memiliki 4 sifat, Ya. iaitu satu, orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada menderhakai kepada mentaatinya dan daripada alpa kepada mengingatinya. Jadi maknanya ada 4 sifat ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. You tu dia tertinggal. Jadi 4 sifat ni dalam bahasa Arab disebut awaban. Apa maksud awaban? Orang yang sentiasa kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah setelah terlajak melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kita banyak bertaubat. Sebab itu Rasulullah mengajar kita sekurang-kurangnya satu hari berapa kali bertaubat? Paling kurang 70 kali. Tapi yang terbaiknya 100 tu itu Rasulullah. Kita kena 100 lebih kot. Sebab 1000 lebih masya-Allah. Sebab apa kita ni lagilah banyak salah silap. Rasulullah tak ada salah, dia tak ada silap. Tetapi dia nak jadi tunjuk contoh pada kita. Dia yang tak bersalah pun banyak bertobat, apatah lagi kita yang tak henti-henti ada salah dan silap. Maka kita kena senaraikan dalam kita punya jadual harian. Kita bangun jam berapa, apa yang kita buat, masukkan di antara perkara yang awal kita taubat 100 kali lah paling kurang. Paling kurang. Kalau tidak kita tambah lagi. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, ada sambung lagi ni. Ubaid bin Umair mengatakan awak ialah orang yang ingat tentang dosa-dosanya lalu memohon ampun atas perbuatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Sa'id bin Al-Musayyab pula, awak ialah orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat, kemudian mengulangi perbuatan dosa itu dan bertaubat semula. Jadi maknanya ini dua ulama besar yang memberi definisi taubat. Yang pertama Usaid, dia kata orang yang bertaubat ni orang yang selalu kembali kepada Allah setelah dia berdosa. Dan sebenarnya sifat ahli syurga ni dia banyak ingat dosa daripada ingat kebaikannya. Sebab apa? Kalau kita selalu ingat aku ni banyak sedekah, aku ni banyak sembahyang, kadang-kadang menyebabkan kita jadi riak. Kan? Orang lain tak hebat macam aku ni. Akulah yang paling hebat di Al-Falah ni, USD ni. Jadi tak terkena-kena kita akan riak. Jadi ahli syurga dia banyak ingat masa muda aku banyaknya aku buat salah. Dulu aku free hair. Tak ada kesedaran untuk tutup aurat. Jadi sekaranglah buat aku ada kesedaran. Dulu sembahyang pun dogol saja. Tak ada sunat-sunatnya, tak ada qabliyah-ba'diyahnya. Jadi maknanya itu tak apalah kalau yang tu bukan dosa kan. Tetapi misalnya selalu kita membawangkan maknanya orang ahli syurga ni dia selalu ingat dosa dia dan dia lupakan kebaikannya. Supaya bila dia ingat dosa dia akan bertaubat. Ya Allah, dulu aku jahil, ya Allah, minta ampun ya Allah. Dan itu mengikut Ubaid ya, tetapi mengikut Sa'id bin Musayyab lebih orang kata lebih luas lagi ya peluang untuk kita bertaubat. Maknanya kita buat salah, kita bertaubat. Tapi manusia biasa kadang-kadang buat lagi kesalahan, mengumpat lagi. Yang tu yang paling banyak sekali. Buat ketupat lagi. Jadi kita diberi peluang. Walaupun kita salah kali kedua, boleh kita bertaubat. Salah kali ketiga pun boleh kita bertaubat. Tapi janganlah sengaja ambil peluang macam tu. Kita tidak mau buat, tapi kadang-kadang tersalah, terlanjur, maka kita diberi peluang untuk bertaubat walaupun berapa kali, walaupun banyak mana. Sebab itu saya masa PKP ni banyaklah dapat mendengar ceramah-ceramah daripada berbagai pihak. Di antara yang amalan yang membersihkan dosa kita tu, kita baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allah akbar, kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah, maka Allah Ta'ala akan bersihkan dosa-dosa kita. Walau sebanyak mana kecuali dosa besar.
Kalau dosa besar ni kita kena kena taubat. Dan taubat pun dah diajar. Nabi Adam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana. Bila Nabi Adam melafazkan Rabbana zalamna anfusana sampai akhir tu, 3 malaikat meluru datang. Jibril, Mikail, Israfil. Israel tak datang lah. Israel tugas dia lain. Tiga malaikat ni meluru datang kepada kepada Nabi Adam dan bertanya dan mengucap tahniah kerana engkau telah mengucapkan suatu ucapan yang Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa engkau. Dan malaikat tu bertanya, adakah Adam pula tanya, saya cerita dari tu. Dah cerita ni kan? Belum ke? Jadi Adam pun bila diucap tahniah oleh malaikat atas Allah menerima taubat dia tadi, jadi dia tanya balik, lepas aku dah bersih dah ni, dah taubat dah ni, nak letak aku di mana? Sebab sebelum dia taubat, sebelum dia buat salah, dia di syurga. Lepas tu dia buat salah, dia dikeluarkan dari syurga. Kemudian Allah ajar dia bertaubat. Sekarang ni dia dah bersih, boleh tak nak balik kampung balik? Nak balik ke syurga balik? Allah yang jawab. Malaikat tak tahu nak jawab. Allah kata, warasta, engkau wariskan kepada anak cucu engkau suatu tempat yang penghidupannya penuh dengan keletihan dan kepenatan. Ini yang terlepas USD yang salah ni. Tidak ada di syurga dah. Jadi oleh sebab itu kita telah beranak pindah lah Nabi Adam AS di suatu tempat buangan lah ni. Macam tempat buangan kita ni. Dibuang daripada syurga kerana kesalahan itu, tetapi sekejap je, tak sampai 1 hari pun kita duduk sini. Sebab 1 hari di sisi Allah 1000 tahun. Kalau umur 100 hari, 100 tahun pun 100 pas 1000 berapa? 1. Jadi maknanya tak sampai 1 hari pun, tak sampai setengah hari pun, tak sampai 1 hari pun kita hidup di tempat buangan ini, tapi kita kena merancang. Kita sendiri merancang nak balik ke kampung tu, dia ada 2 tempat. Satu di kanan, satu di kiri. Allah tidak menentukan kamu di mana. Cuma Allah bagi tunjuk ajar, Allah bagi bimbingan, Allah bagi hidayah, maka kamu pilih sendirilah. Sebab itu inna hadainahu najdain. Kami tunjuk padamu dua jalan, imma syakiran wa imma kafura. Jadi terpulanglah kamu nak mengikut jalan yang elok, jalan betul, menjadi orang bersyukur, ataupun kamu nak ikut jalan yang diredai, disukai oleh hawa nafsu, dan akhirnya kamu memilih jalan yang salah, maka kamu kufur dan kamu terpaksa ke sebelah kiri lah, tak dapat balik ke tempat asal. Jadi maknanya kita diberi pilihan, maka sebab itu kita sendirilah kena berhati-hati supaya tidak tersalah pilih. Kalau tersalah pilih, nak patah balik ke dunia boleh tak? Tak boleh lah. Jadi sebab itu kita kena sekarang ni menyesal dahulu, jangan menyesal kemudian. Inilah yang kita bersusah payah, cikgu walaupun dah pencen datang lagi ke kelas, kerana kita nak mendidik hati ini supaya kita dibimbing melalui ilmu-ilmu yang kita belajar, kita sambung di akhir hayat kita tak boleh berhenti belajar, kita terus. Itulah. Jadi itu yang pertama, sifat yang pertama ialah awaban. Jadi masukkan dalam senarai amalan pagi kita banyak bertaubat. Gantunglah tasbih dekat tepi katil ke, kat mana ke, kat sejadah ke, taubat dulu 100 kali. Ataupun sambil kita buat breakfast tu, kita istighfar, kita bertaubat. Itulah Nabi Adam tidak dibenarkan balik walaupun dia sudah bertaubat, tapi dia kena menduduki dulu alam ini, dunia ini sekejap.
Okey. Yang kedua, orang yang menjaga amanah. Ibnu Abbas mengatakan orang yang selalu menjaga ialah orang yang menjaga amanah. Itu pun tertinggal tu, menjaga amanah. Menjaga amanah ialah Orang yang menjaga amanah dan kewajipan yang menjadi tanggungjawabnya. ya. Menurut Qatadah, Hafiz ialah orang yang memelihara hak dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya serta memelihara nafsu yang mempunyai dua kekuatan, iaitu kekuatan berusaha dan kekuatan menahan diri. Orang yang bersifat awam menggunakan kekuatannya serta berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari keredaan dan mentaatinya. Manakala orang yang hafiz menggunakan kekuatan untuk menahan dirinya daripada perbuatan maksiat dan larangannya. Kesimpulannya, seorang hafiz ialah orang yang menahan dirinya daripada apa yang diharamkan. Manakala awam ialah orang yang menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan kepadanya. Ya, maknanya setelah kita awab, kembali pada Allah, kita kena hafiz. Apa makna hafiz? Jaga jangan terjatuh lagi. Walaupun Allah akan menerima taubat kita berkali-kali, itu ada kemurahan Allah. Tapi bagi pihak kita sebagai hamba Allah, janganlah bercadang untuk nak berkali-kali buat salah. Jadi maknanya kita kena pelihara. Hafiz punya pelihara. Kalau budak-budak yang hafal Quran tu, dia pelihara ayat Quran itu di dalam dada dia. Dia hafaz Quran. Tapi bagi kita jaga diri kita, pelihara diri kita, jangan terjatuh ke dalam maksiat, kesalahan, sedaya upaya kita. Tapi kalau terjatuh juga, itu dah akan dimaafkan andainya kita minta maaf lah. Kalau kita tak minta maaf, Allah pun tak akan maaf. Tetapi andainya dosa-dosa kecil, walaupun kita tak minta maaf, Allah akan memaafkan dengan kita melakukan beberapa perkara. Antaranya kita hadir ke majlis ilmu. Setiap langkah kita datang ke majlis ilmu ini, Allah gugurkan dosa, Allah tambahkan pahala, Allah naikkan martabat. 3 sekali dapat setiap langkah. Gugur dosa, tambah pahala, naik martabat. Jadi sebab itu kita kena rasa syukur sangat-sangat. Tak ramai orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia sekeping hati yang cintakan majlis ilmu. Tak ramai kan? Tetapi inilah. Ni sebab tu saya kata intan terpilih. Mereka-mereka yang Allah Ta'ala beri kelazatan menghadiri majlis ilmu ni, intan terpilih. Siapa pilih? Allah pilih kita. Maka kita suburkanlah, hargailah pilihan Allah ini, supaya kita terus mendapat kasih sayang dan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya setelah taubat, sifat yang kedua, jaga. Sedaya upaya jaga diri jangan jatuh lagi dalam kesalahan. Sifat yang ketiga, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Man hasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib." Terjemahannya iaitu orang yang takut, iaitu melanggar perintah Allah yang Maha Pemurah semasa tidak dilihat orang dan semasa dia tidak melihat azab Allah, serta dia datang kepada Allah dengan hati yang tunduk taat. Surah Qaf ayat 33. Sifat takut ini mencakupi pengakuan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ketuhanan, kekuasaan, keilmuan dan pengawasannya yang terperinci dan mendalam ke atas semua hamba-Nya. Sifat ini juga merangkumi kepercayaan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul, segala perintah dan larangannya, termasuk juga janji, ancaman dan pertemuan dengannya. Ya, jadi maknanya sifat yang ketiga, hati kita sentiasa takut pada Allah walaupun kita tak nampak Allah. Khasyar rahmana bil ghaib. Dia takut pada Tuhan yang Maha Pengasih dalam keadaan Allah itu ghaib, daripada penglihatan mata kasar. Tapi mata hati orang yang beriman, dia nampak Allah. Sebab itu wali-wali Allah yang berada di taraf martabat tinggi, mereka
tengok apa pun dia nampak penciptanya. Sebab tidak ada benda yang kena cipta kecuali mesti ada pencipta. Kita tengok air, kita ingat siapa pencipta air? Allah. Kita tengok pokok, kita ingat siapa pencipta pokok? Allah. Tengok diri kita pun kita kena ingat siapa mencipta diri ini ialah Allah. Jadi sebab itu kalau dia sampai ke martabat tertinggi di dalam kewalian dia hilang lain daripada Allah. Dia hilang makhluk ni apabila dia nampak pencipta saja di sebalik makhluk yang kena cipta ni. Jadi pada masa tu dia menjadi orang yang orang kata apa? Ayyabudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Dia beribadat pada Allah, dia mengabdikan diri pada Allah seolah-olah dia nampak Allah di depan dia. Tetapi kalau dia tak dapat menggambarkan Allah di depan dia, dia kena pastikan dia menggambarkan dia sedang difokus oleh Allah. Allah sedang perhati ni kita tak orang ni. Allah perhati kita bukan perhati setakat melihat luaran, tetapi Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu apa yang berlaku segala-galanya pada diri kita. Jadi sebab itu yang saya cerita dulu, seorang ustazah tu dia nak pergi khatam Quran kan. Bila dia tergendala kereta tengah jalan, Allah hantar malaikat untuk membantu dia sehingga lepas daripada tu dia tak nampak ada orang tu. Kereta yang orang tu naik pun dah tak ada. Jadi Allah ni dia perhati tiap-tiap orang makhluk dia ni macam dia perhati satu orang. Kita ni kalau perhati ramai kita tak fokus. Tapi kalau perhati satu orang kita fokus. Jadi begitulah Allah perhati kita, bagaimana kita apa yang kita lakukan, apa yang kita berhajat untuk dapat apa? Sedang mengajar. Ini Cik Ashraf ke? Sedang mengajar. Jadi kena ada sifat muraqabah, muhasabah. Apa maksud muraqabah? Kita rasa kita sedang diperhati oleh Allah. Muhasabah apa maknanya? Kita kena menghisap diri, menjaga diri, menilai diri supaya perhatian Allah itu tidak melihat benda-benda yang Allah tak suka. Kita lala ni pun, kita duduk seorang kah, kita di mana saja kan, kita mesti berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang muraqabah. Nombor satu, kita doa minta kita mempunyai hati yang bersih, hati yang ikhlas. Yang kedua, minta kita istiqamah dalam amalan-amalan yang baik. Jangan hangat-hangat ke ayam. Sekarang ni kita sudah masuk bulan kedua, bulan kedua penuh barakah. Dia mula dengan bulan Rejab. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban. Saya tadi cadang nak cerita pula, cerita juga tentang kelebihan Sya'ban. Tapi ingat hadirat semua ni dah mengaji tiap-tiap hari, mungkin dah ramai dah cerita ni. Dah menyebut tentang kelebihan Sya'ban, jadi tak jadilah. Ya. Jadi walau bagaimanapun kita saya terbaca satu hadis tentang Sya'ban ni. Iaitu apabila kita berselawat di bulan Sya'ban. Apabila kita berselawat di bulan Sya'ban, Allah Ta'ala akan jadikan daripada selawat kita ni seekor burung yang sayapnya di sebelah, sampai ke sebelah timur dan sampai ke sebelah barat. Besarnya sayap burung tu. Dan dalam bulan Sya'ban ni bila kita selawat, Allah Ta'ala perintah burung tu menyelam dalam ma'ul hayah. Ma'ul hayah maksudnya air hidup. Ya. Kemudian bila dia keluar, burung tu akan kepak-kepakkan dia punya sayap dia tu. Setiap titisan air yang keluar daripada kepak burung tadi, yang besar kepak dia tu sampai ke timur ke barat tu, Allah jadikan malaikat. Dan malaikat yang jadi daripada titisan-titisan
yang keluar daripada kepak burung tadi akan terus berdoa untuk kita. Ini kelebihan berselawat di bulan Sya'ban. Selain daripada selawat tu, kita perlulah buat macam-macam lah. Kita puasa sunat, kita banyakkan sedekah, kita adakan suatu bajet khas untuk kita bersedekah di bulan Rejab, Syaban dan di Ramadan ni kemuncak lah, ya. Itu. Jadi banyakkan sedekah, banyakkan sembahyang sunat, banyakkan dan sebelum kita masuk bulan Ramadan nanti, kita berdoa dengan doa yang diajar khusus untuk mendapat keberkatan bulan Ramadan. Ada orang dah belajar dah kot. Insya-Allah. Masya-Allah. Jadi itu dah. Jadi maknanya sifat yang ketiga, takut pada Allah walaupun kita tak nampak Allah, dengan cara kita rasa kita diperhati oleh Allah, dan apabila kita diperhati oleh Allah, jagalah seluruh anggota kita, nombor satu hati kita dan seluruh anggota yang 7, supaya kita tidak terjatuh dalam pandangan Allah perkara-perkara buruk yang lahir daripada sifat-sifat yang ada pada kita tadi. Jadi itu merupakan sifat yang ketiga untuk kita melayakkan diri menjadi ahli syurga, ya, insya-Allah. Yang ketiga, yang keempat. Okey. Yang keempat, orang yang hatinya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mentafsirkan tunduk taat dalam suratan ayat wajah alikal binuni sebagai tindakan menghentikan maksiat serta menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hubungan itu hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika penghujung hayat perlu tunduk dan tumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana manusia biasanya pada akhir hayatnya akan ingat pada perkara-perkara yang disayanginya, dan ini menyebabkan hatinya berkecamuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bulat dan tetap kepadanya sahaja. Okey. Ini habis dah tu. Jadi maknanya sifat yang keempat, wajaa biqalbin munib, datang kepada Allah. Apa maksud datang kepada Allah? Kita berpindah alam, berpindah daripada alam fana ini ke alam kekal abadi dalam keadaan hati yang cenderung pada Allah, hati yang bulat pada Allah. Ini yang saya pernah cerita tak? Mati bulat. Doa Rasulullah supaya mati bulat. Ada? Tak ada? Ada ke? Tak ada, ya? Jadi ada dalam haji wida. Dalam haji wida, Rasulullah bertanya tentang seorang budak. Dia ada kisah sebelum tu. Ada satu rombongan Bani Abza daripada Yaman, 13 orang datang mengunjungi Rasulullah di Madinah untuk belajar Islam. Dia orang dulu nak belajar Islam, kena pergi Madinah. Bukan ada rata-rata macam kita sekarang. Jadi bila sampai di sana, Rasulullah perintah kepada Bilal untuk jadi protokol menjaga rombongan Bani Abza ni. Jadi Bilal pun atur lah, hari ni pergi belajar kat Rasulullah, hari ni pergi ziarah tempat ni, ziarah sana. Jadi Rasulullah pesan sebelum balik, bagi dia orang, tiap-tiap orang tu berjumpa dengan Rasulullah untuk memberi peluang kepada mereka untuk meminta apa hajat masing-masing. Itu hebatnya Rasulullah meraih tetamu. Sebelum balik tanya, kau ada apa-apa hajat? Jadi tiap-tiap orang diberi peluang seorang demi seorang datang. Kalau dia tu seorang peniaga, dia minta doa laris perniagaan. Kalau dia seorang penternak, dia minta kalau ada bakar-bakar baik untuk ternakan. Jadi masing-masing minta hajat masing-masing. Dan akhir sekali Rasulullah tanya, dah habis dah kah? Dah habis dah. Kecuali ada seorang budak kecil. Dan rombongan tu ada seorang budak kecil. Budak ni tak payahlah dia orang kata. Dia budak aja, mana dia reti apa. Jangan, kata Rasulullah. Mungkin dia pun ada hajat juga. Budak tu datang.
Bila datang, Rasul kata, wahai kanak-kanak, pakcik-pakcik kamu dah dapat permintaan hajat masing-masing. Jadi engkau adakah apa-apa permintaan? Dia kata, ya Rasulullah, permintaan saya tak sama dengan pakcik-pakcik tadi. Tengok. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, tolong doa supaya Allah ampun dosa saya. Allah rahmatkan saya dan Allah mati saya dalam keadaan yang bulat. Mati bulat. Jadi tak apalah. Akhirnya selepas beberapa tahun Rasulullah pergi buat haji wida. Semasa di Arafah, Rasulullah ternampak salah seorang daripada rombongan tu datang. Rasul kenal. Rasul tak tunggu 2-3 kali jumpa. Sekali saja jumpa, sudah terakam wajah itu di dalam fikiran Rasulullah. Rasul kenal. Kita ni 10 kali jumpa tak kenal lagi. Rasa macam kenal je. tak kenal ya. Olok-olok kenal, takut kecil hati. Jadi Rasulullah kata, saudara dulu termasuk dalam rombongan sekian-sekian. Ya betul Rasulullah. Apa khabar budak tu? Rasul terus teringat budak tu. Ya. Lepas tu kata pakcik tu, ya Rasulullah, Masya Allah, budak tu menjadi seorang yang sangat warak. Sekira-kira kalau orang ramai membagikan harta secara percuma pun, dia tidak akan berpaling walaupun sedikit. Punya zuhud budak tu. Kita kalau kata supermarket Maidin bagi semua free, saya ingat 3 kursi kot. Semua pakat lari ambil free, barang free ya. Tapi budak ni tidak. Jadi Rasulullah terus angkat tangan berdoa. Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, ampunkanlah dosa dia, rahmatkanlah dia dan matikanlah dia dalam keadaan bulat. Jadi apa maksud mati bulat ni? Maksudnya hati dia bulat pada Allah. Ya, kita ni kalau ada benda yang kita sayang, dekat nak mati tu bercabang-cabang. Ingat, kalau anak dia kecil lagi, siapalah nak jaga anak dia? Kalau rumah dia baru naik, sedihnya nak tinggal rumah baru naik ni, kereta baru beli ni. Jadi hati dia tu bercabang-cabang. Tak dapat tumpu sebulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah doa untuk budak tu, minta dia mati bulat. Itu makna waja'a biqalbin munib. Dia datang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang bulat, hati yang cenderung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna mati bulat. Jadi kesimpulannya, maknanya daripada Imam Ibn Qayyim ni mengatakan 4 sifat ini ialah sifat orang yang layak masuk syurga: awaban, hafizan, khasyar rahman bil ghaib, wa jaa biqalbin munib. Jadi di akhir hayat dia penuh tumpu, dia punya fokus dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ni pun, ya cikgu besar ni, cikgu, kita ada pencen-pencen ni, eloknya kita belajar lah untuk mempunyai hati bulat. Kita tak ada lah nak berapa, kita ni tua-tua ni nak beli baju baru pun malas dah cikgu ya. Nak berjangak pun tak berjangak. Nak berjangak pun malas dah. Segala cincin, segala apa semua. Paling-paling pakailah satu. Yang lain-lain bagi je lah, bagi kat orang je lah. Buat apa? Duduk simpan-simpan buat apa? Ini mana kita semakin hati kita ni menumpu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling baik sekali kalau kita sudah tidak berminat dengan dunia ini, kita nak buat ibadat je kalau boleh di akhir hayat ni. Sebab itu saya ni, anak-anak cucu ni dia pemuda-muda, lambat cuti je nak pergi sana pergi sini, nak ajak tak mau, dia kata tok tak minat dah nak jalan-jalan. Tok nak duduk di rumah tok ni lebih pada 5 bintang lagi. Kalau orang pergi hotel 5 bintang, rumah tok ni 10 bintang kata. Tak mau dah. Saya itulah sebut seeloknya, janganlah kita
duk tamak lagi harta, duk tamak lagi nak tambah, nak apa semua. Janganlah jadi. Yang Rasulullah sebut, manusia ni tidak akan puas dengan harta. Kalau dia ada suatu lombong emas, tak cukup. Sehingga bila 2 lombong emas pun tak cukup, sampai bila dia cukup? Sampai mulutnya disumbat oleh tanah. Itu tak mau. Biarlah kita di akhir hayat ini kita semakin bulatkan hati kita sepenuhnya pada Allah. Kalau bolehlah kita doa pada Allah, aku nak mengingati Allah, ya Allah, dalam setiap detik umur. Aku nak jadikan setiap detik nafas keluar masuk ni nafas-nafas yang menambahkan barakah, menambahkan bekalan, supaya kita tidak akan, sebab kita masa muda dulu banyak kita habis kepada benda-benda yang tidak berfaedah, benda yang sia-sia. Jadi di akhir ni hendaklah kita memohon pada Allah supaya kita dapat mengingati Allah, beribadat Allah, menambahkan ganjaran, menambahkan bekalan, dan setiap umur kita makin dekat pada Allah, makin banyak tumpuan kita. Itulah wajaa biqalbin munib. Itulah. Jadi selesailah kita menghuraikan tentang sifat-sifat yang melayakkan kita mendapat syurga, dan yang terakhir ini kita menghuraikan pendapat Imam Ibn Qayyim. Dan di akhir sekali ini kami kutip nama-nama syurga yang terdapat dalam Quran bersama dengan sifat-sifat orang yang dapat masuk ke syurga tersebut. Kita bacalah sepintas lalu, ya cikgu. Silakan. Ya. Nama-nama syurga. Ya. Nama-nama syurga dan calon penghuninya di dalam Al-Quran. Nama syurga Firdaus. Calon-calon orang yang memelihara solat. Yang kedua, orang yang khusyuk dalam solatnya. Itu dah kita baca dah tu cikgu. Itu dah kita hurai panjang lebar dah. Itu tak payah. Rupanya kita berpukul 11 dah ya. Pakai nak berhenti dulu kan macam mana? Sebab apa? Sebab kita panjang juga ni. Sebab dia nak cerita 8 jenis syurga tu dan sifat orang yang layak masuk kepada tiap-tiap satu syurga tersebut, ya. Saya ingat kita berhenti dulu lah, ya. Dan syurga Firdaus tu kita tak payah hurai dah, sebab kita ada hurai panjang lebar dah, yang tersebut dalam surah Al-Mu'minun tu, ya. Akan datang ni kita terus pada syurga Adan, syurga Adnin, InsyaAllah, ya. Jadi kita minta maaf lah tadi terlambat. Bukan saya yang lambat, traffic light buat hal 3 kali tak lepas. Selalu sekali je tu dekat kat highway tu. Nak datang kok light tak pandai, jalan tu je pandai. Itulah, ya. InsyaAllah kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kekasihnya yang sentiasa mendapat cahaya petunjuk dia. Terima kasih cikgu atas susah payah tolong baca, ya. InsyaAllah Allah beri ganjaran yang sewajarnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih juga kepada yang bahagia Ustazah. Subhanakallahum. Sama-sama kasih cikgu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umur kami, berkatilah hidup kami, terimalah segala amalan kami, bantulah kami untuk menambahkan bekalan kami, untuk kami bertemu dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang sentiasa bertaubat, sentiasa takut pada Engkau walaupun tidak dapat melihat Engkau, sentiasa menjaga diri kami daripada terjatuh dalam larangan Engkau, dan sentiasa menggunakan segala anugerah Engkau kepada kami, ya Allah, untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan kebajikan, dan jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang dapat merebut setiap detik umur kami untuk melakukan
ibadat kepada Engkau, dan setiap detik umur kami jauh daripada melakukan dosa-dosa, dan andainya kami terjatuh di dalam kemaksiatan dan dosa, ampunlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang dhaif, yang miskin, yang kerdil, yang lemah, yang jahil. Kami sentiasa memohon pertolongan Engkau untuk mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.